Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ni kita nak sambung membincangkan buku teks tahun 6 KSSR Semakan. Hari ni kita berada pada tajuk baru, unit yang baru, iaitu muka surat 13, unit 2 manusia. Okey, unit ni adalah unit yang paling dinanti-nantikan oleh semua murid tahun 6. Saya tahu ni. Tapi kita hendaklah profesional dan kita hendaklah belajar dengan pengalaman, belajar dengan bersungguh-sungguh dengan sifat ingin tahu, bukan lebih daripada itu. Okey. Jadi unit 2 manusia. Okey, kita lihat situasi yang cuba ditunjukkan di dalam buku teks ini pada muka surat 13. Okey. Sahabat puan, kita hampir sampai di Dewan Bersalin. Sakitnya. Pernah tak tengok keadaan ini berlaku? Okey, kemudian tak lama lepas tu, tahniah puan, dapat anak lelaki. Dok ke lanang tu kalau dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Jawa saya pun tak ingat nama satu. Okey. Perhatikan situasi kelahiran bayi dalam gambar di atas. Okey, kelahiran ialah suatu keajaiban dan saat yang paling menggembirakan buat pasangan suami dan isteri. Asal touching pula baca ni tiba. Tahukah kamu bagaimanakah bayi terjadi? Apakah yang akan berlaku jika tiada kelahiran bayi kat dalam dunia ni? Okey, jom kita tengok. Memang satu keajaiban. Sebab apa? Benda tu dalam perut, tiba-tiba dia boleh keluar dan dia boleh bernafas menggunakan hidung. Sebelum tu dia pakai tali pusat kan? Nampak tak? Okey. Pembiakan manusia. Bayi yang baru lahir ialah hasil daripada proses pembiakan manusia. Manusia membiak untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Sama macam konteks haiwan yang kita belajar dulu-dulu, tahun 4, tahun 5 dulu kan, nak memastikan kemandirian spesiesnya. Kali ini kita cerita tentang manusia. Bagaimana untuk memastikan kemandirian spesiesnya? Iaitu, apakah maksud kemandirian spesies? Ingat lagi tak? Untuk apa? Memastikan spesiesnya sentiasa berterusan lah. Okay? Tidak pupus. Okay? Jadi, bagaimanakah manusia membiak? Manusia membiak melalui proses pembiakan. Kita melahirkan anak kan? Okay. Proses pembiakan manusia melibatkan organ-organ. Melibatkan pasangan lelaki dan perempuan. Mesti kena ada lelaki dan perempuan. Okay. Organ-organ pembiakan lelaki dan perempuan membentuk sistem pembiakan. Apakah organ-organnya? Okay. Kita tengok yang pertama dulu. Organ pembiakan lelaki. Ni lelaki punya Okey, organ pembiakan lelaki terdiri daripada testis dan zakar. Okey, untuk tahun 6 ni belajar dua benda ni je lah Kalau ikutkan yang sekolah menengah punya, mereka belajar lagi banyak lah benda-benda lain Dia punya setiap satu tu ada dia punya ureta dan sebagainya lah. Dia punya nama dan juga fungsi. Tapi untuk tahun 6 simple saja. Tu dua benda yang paling penting, iaitu testis dan juga zakar. Okey, tiba-tiba perempuan tu sibuk je tanya kat situ apakah fungsi organ pembiakan lelaki dan perempuan? Dia nak beritahu lah ni, sabar Okey. Jadi, yang lelaki ni, bahagian yang panjang tu, yang panjang tu nama dia zakar. Okey. Dan bahagian yang di bawah tu, di bawah zakar tu kan, ada dua biji tu, tu testis. Okey, nama dia testis. Okey, testis ni adalah tempat sperma dihasilkan. Jadi sperma terhasil kat sini, kemudian dia akan naik melalui inilah yang lain warna merah ni, macam tali tu kan. Tu ada nama dia sebenarnya. Okey, kemudian dia akan keluar ke zakar. Okey, zakar ni adalah menyalurkan sperma ke dalam organ sistem pembiakan perempuan. Dengan zakar ni lah sperma tu boleh, yang terhasil kat testis tadi boleh keluar masuk ke dalam sistem pembiakan perempuan. Sebab tu lah yang mengandung perempuan, ada yang mengandung lelaki. Tak ada kan? Okey. Muka surat seterusnya. Okey, kemudian ada yang seterusnya adalah pembiakan perempuan. Okey, organ pembiakan perempuan. Organ pembiakan perempuan terdiri daripada faraj, uterus, tube fallopian dan ovari. Okey, untuk perempuan memang kita kena ambil banyak sikit. Kalau kita ambil sikit, sebab dia setiap satu tu ada fungsi. Kalau lelaki tu, dia struktur dia mungkin yang penting dua lah untuk awak tahu. Tapi untuk perempuan kita ada kena tahu ada 3. Okey, 4 faraj, uterus, tube fallopian dan ovari. Okey, kita tengok. Okey, sistem pembiakan perempuan. Uterus adalah tempat untuk embrio berkembang dan membesar. Uterus juga dikenali sebagai rahim. Okey. Okey, sebenarnya dia mula dari tepi ni. Tepi ni nama dia ovari. Okey, yang tepi sini, kiri kanan tu kita perempuan dia ada 2 ovari. Kan biasa korang kalau
Yang budak-budak perempuan cakap bila tengok artis Korea lelaki dia kata, oh pecah ovari kepala otak dia. Astagfirullahaladzim, teruk bahasa sorry Okey, jadi sebenarnya tak boleh cakap macam tu lah tu maksudnya dia terlalu suka lah dengan orang tu kan. Jadi ovari ni apa? Ovari ni adalah tempat ovum atau telur dihasilkan setiap bulan. Maksudnya perempuan ni setiap bulan dia akan hasilkan telur dekat ovari tu, sama ada kiri atau kanan tu. Okey, nanti ovari tu dia akan lalu ikut laluan tu, dia pergi ke uterus. Okey, uterus, laluan tu nama dia apa? Tiub falopio. Dia sama je kiri kanan tu. Tiub falopio ni adalah tempat proses persenyawaan berlaku antara sperma dengan ovum. Macam mana tiba-tiba sperma dekat situ? Jadi sebenarnya telur nanti, ovari keluarkan telur, dia akan lalu dekat dalam lorong tu. Dia akan lalu kat lorong tu keluar nak pergi ke uterus. Semasa di dalam perjalanan nak pergi uterus tu, dia lalu kat lorong tiub falopio tu kan. Dia lalu kat lorong tiub falopio tu, sperma tu dia akan masuk melalui faras ni lah. Faras ni adalah saluran yang menerima sperma daripada zakar. Zakar tu mana yang tadi ni? Zakar lelaki ni kan panjang kan. So dia masuk kat dalam bahagian faras tu. Zakar lelaki tu boleh sampai bahagian faras tu je. Dia tak boleh masuk ke dalam lagi. Jadi bila lelaki mengeluarkan sperma tu akan berenang masuk ke dalam uterus tu. Dia berenang masuk uterus tu dan dia pergi ke tiub falopio. Kiri kanan tu dia akan masuk. Okey, maka dia akan jumpa dengan telur yang dikeluarkan oleh ovari. Tak kisahlah kiri atau kanan. Okey, dia akan keluar, dia akan jumpa telur, dia akan cuba masuk. Sperma ni berjuta-juta tau. Berjuta-juta sperma akan masuk. Satu saja yang bertuah akan masuk dan dapat bercantum dengan telur daripada ovari tu. Okey. Adakah sentiasa akan masuk gitu? Tidak. Kalau belum berkahwin, dia tidak melakukan persenyawaan tu, maka dia tidak melakukan hubungan, maka ovari ni dia akan terus turun ke uterus, kemudian dia akan terkumpul bahagian uterus tu, nanti dia akan turun sebagai haid lah. Sebab tu perempuan setiap bulan ada haid. Okey. Tapi kalau tiba-tiba tak ada haid, maksudnya kalau tiba-tiba berlaku persenyawaan ataupun berlaku hubungan lelaki dan perempuan, sperma tu masuk dalam bahagian uterus ni, dia berenang sperma tu dia macam ni tau, dia macam berudu, dia berenang, dia masuk kat uterus ni, dia akan pergi ke tiub falopio dan bercantum dengan telur. Maka dia yang bercantum dengan telur tu nanti dia akan membentuk embryo. Kita namakan dia sebagai embryo, dan nanti dia akan turun ke uterus. Dia sampai kat uterus tu, dia akan melekat, dia menempel kat tepi uterus tu, yang dinding yang tebal tu kan. Maka tiba-tiba perempuan tak keluar haid. Sebab apa? Tak ada telur yang keluar. Nanti bahagian dinding uterus ni dia akan menebal. Dia bersedia untuk menampung embryo yang semakin membesar. Maka baby tu nanti akan besar kat situ, zygote tu. Maka bahagian keliling embryo tu, keliling uterus tu akan menampung baby tu sampai besar. Okey. Itu kalau berlaku persenyawaan Faham tak? Okey. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ada 4 bahagian. Uterus, tempat untuk embryo berkembang dan membesar. Nampak kan membesar kan? Uterus juga dikenali sebagai rahim. Ovari, tiub falopio dan juga faras yang bahagian depan tu lah. Okey, kita ingat bahawa baby tu nanti ada dekat uterus. Bila perempuan nak bersalin, dia kena keluar lah daripada uterus tu. Baby tu lalu ke faras dan keluar sebagai baby. Okey. Perihalkan fungsi organ pembiakan lelaki dan perempuan. Jadi kat sini cikgu dia kata dia suruh nyatakan fungsinya saja. Jadi ingat gambar betul-betul supaya lebih tahu. Okey. Sekiranya ovari membebaskan lebih daripada satu ovum, nota kat bawah tu, pada satu masa, terdapat kemungkinan berlakunya kelahiran kembar jika ovum tersebut berjaya disenyawakan. Maksudnya, kalau tadi saya kata berjuta-juta tu satu je akan masuk ke ovum kan. Tapi tiba-tiba ada ovari membebaskan lebih satu, tiba-tiba dia biasa akan keluar salah satu, kiri atau kanan. Tiba-tiba hari tu perempuan tu terkeluarkan 2 telur. Kan Allah nak bagi, nak macam mana kan. Memang kita syukur je lah. Tiba-tiba dia keluarkan lebih dari satu ovum. Lepas tu yang sperma tu pula boleh pula masuk sana satu sini satu kan. Jadi dapatlah kembar. Kalau keluar 3 dapatlah kembar 3. Kan. Macam itulah kembar dihasilkan. Okay. Alright. Boleh faham tak? Okay. Kemudian kita lihat sekali lagi. Terusnya kepada muka surat 16 pula. Proses persenyawaan manusia hingga bayi dilahirkan. Kita tengok apa yang berlaku dekat uterus tu tadi. Okay, tahukah kamu apakah proses persenyawaan? Proses persenyawaan ialah percantuman sperma daripada lelaki dan ovum daripada perempuan. Okay, bila bercantum saja dekat tiub falopio tadi tu, maka
dia namanya adalah proses persenyawaan. Okey. Mari kita lihat dan fahami proses persenyawaan manusia hingga bayi dilahirkan. Okey, langkah 3. Okey, langkah 1 dululah. Mana langkah 1 dia? Langkah 1 bawah Okey, mula dari bawah ni. Zakar lelaki menyalurkan sperma ke dalam faras perempuan. Nampak ni? Berudu-berudu ni masuk. Kan? Berjuta-juta. Okey, dia masuk ke dalam faras perempuan ni, dia sampai sini je kan. Yang lelaki punya zakar tadi boleh sampai nombor 1 tu je. Okey, maka yang terbang sendiri tu, yang bergenang sendiri adalah sperma. Sebab tu sperma tu berekor. Okey, awak bayangkanlah macam berudu Dia naik, dia masuk ke dalam uterus. Kemudian dia masuk ke dalam salah satu bahagian yang dinamakan tiup falopio yang belah kiri ke kanan kan. Dia masuk salah satu, dia jumpa dengan ovari. Okey, langkah 2. Okey, sperma berenang ke arah ovum dengan menggunakan seekornya. Hanya satu sperma je yang akan bercantum dengan satu ovum. Pencantuman ini dikenali sebagai proses persenyawaan dan berlaku di tiup falopio. Nampak ni? Berlaku persenyawaan kat sini. Nampak awak tengok aku, dia dah sampai kat sini kan, dia berlaku cantum kat sini. Nampak dia zoom in tu, nombor 2 tu. Ramai-ramai nak masuk ni, seorang je dapat masuk. Satu je sperma tu. Siapa tu? Awak lah. Awak ni, awak manusia ni. Yang dia berjuta-juta tu, yang menang tu awak. Yang lahir ke dunia ni. Okay, masuk ke dalam ovum. Okay, nampak tak beza dia? Ovum tu besar, sperma tu kecil Kemudian bila dah masuk, okay, zygote membahagi dan membentuk embrio. Nampak dia tadi dia masuk, dia makin membahagi, membesar dan dalam masa yang sama dia sedang berjalan daripada tiup falopio tu turun ke uterus ni. Yang keempat ni. Nampak? Dia turun balik ke situ. Okey, langkah 3 tadi, ovum yang telah disenyawakan dengan sperma dikenali sebagai zygote. Okey, zygote akan membahagi dan membentuk embrio dan akan membentuk banyak sel yang dikenali sebagai embrio. Itulah permulaan manusia tu. Bentuk dan dia akan turun ke uterus tu. Dia menempel kat situ. Kita panggil menempel lah, melekat kat situ Okey, jadi untuk sambungan yang kelima ke surat 17. Okey, langkah 5, setelah lebih kurang 9 bulan, fetus dilahirkan melalui faras yang dikenali sebagai bayi. Okey, maksudnya mula-mula dia cantum, dia jadi embrio kan. Embrio tu kemudian dia jadi apa tadi? Dia cantum jadi embrio. Bukan, dia mula-mula zygote, dia cantum jadi zygote. Zygote tu membesar jadi embrio. Embrio tu sampai dia besar jadilah fetus. Fetus tu bila keluar je daripada bahagian perempuan tu, dia keluar sebagai baby. Okey, zygote, embrio, fetus, selagi dalam perut tu nama dia fetus, kemudian dia keluar, dia jadi baby ataupun bayi lah. Okey, jap kita tengok langkah 4 dulu. Jap kita tengok kat sini langkah 4 Okey, embrio akan berkembang di dalam uterus seorang ibu dan membentuk fetus. Silap tadi baca ni dulu patutnya Jadi fetus ni akan kekal di dalam uterus untuk jangka masa yang lebih kurang 9 bulan sehingga fetus cukup lengkap dengan organ-organnya. Jadi sepanjang dalam perut tu, baby mama dalam perut tu, itu namanya adalah embrio. Fetus. Fetus sebab dia dah ada cukup lengkap badan ni kan. Maka yang barulah kita baca yang kelima ni. Setelah lebih kurang 9 bulan, fetus tu dia lahir, keluar melalui faras, tempat yang zakar masuk tadi tu, dikenali sebagai bayi. Jadilah bayi. Okey, awak lah tu. Kan? Jadi info sign sperma. Ni sperma apabila seorang lelaki mencapai peringkat akil balik, okey, testisnya akan mula menghasilkan sperma. Daripada mana tu? Macam mana kita nak tahu dia dah mencapai akil balik? Biasanya kalau lelaki ni dia capai akil balik apabila dia start mula mimpi. Selama ni kanak-kanak tiba-tiba satu malam tu dia termimpi. Dia termimpi, tiba-tiba bangun, dia tengok basah. Basah melekit-lekit. Tu namanya dah akil balik lah tu. Okey, dah besar lah tu. Okey. Jadi ovum pula adalah apabila seorang perempuan mencapai peringkat akil balik, ovari akan menghasilkan ovum. Itu juga dengan perempuan lah. Tiba-tiba nanti dia period. Darjah 5 ke darjah 6 tu tiba period pula. Dia bergantung. Dia tak sama setiap manusia tak sama. Jadi lelaki tu dia jadi matang apabila dia dah mula menghasilkan sperma lah. Dan juga kalau ovum tu dia mencapai akil balik, perempuan tu mencapai akil balik apabila ovari dihasilkan telur dekat ovari tu. Ovari akan menghasilkan ovum. Maksudnya masa ni dosa dah kena tanggung sendirilah. Macam tu lah lebih kurang keadaannya kalau dalam Islam ni kan. Okey. Jadi info sign, fetus yang sedang berkembang berhubung dengan ibunya melalui tali pusat. Tali pusat ini membekalkan nutrien dan oksigen kepada fetus serta menyingkirkan bahan kumuh daripada tubuh fetus. Jadi sepanjang dalam perut ni dia berhubung dengan apa?
dengan ibu dia berhubung dengan makanan lah, buang air semua tu melalui tali pusat saja. Okey. Tapi tiba-tiba bila keluar je, dia boleh bernafas pakai hidung kan. Itulah yang namanya keajaiban awak semua. Okey. Faham kan? Okey, jom. Kita tengok seterusnya. Ni Farash bayi tu keluar daripada Farash. Okay, jadi berdasarkan situasi di atas, jelaskan proses persenyawaan manusia daripada bayi hinggalah jelaskan proses persenyawaan manusia hingga bayi dilahirkan. Itulah dicerita pasal ni lah, senang kata. Benda ni lah yang diceritakan. Okey, jadi saya rasa sampai situ dulu. Pada kelas akan datang ataupun video akan datang, kita akan sambung dengan muka surat 18. Kenapa pentingnya pembiakan ni kepada manusia. Okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi. Teruskan subscribe. Nantikan video seterusnya.